Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Ketua Kumpulan 1 Ling Hui Ching. Hai, nama saya Eng Mei Chi. Dan nama saya Tan Hyo Yen. Tema yang kami akan bentang pada hari ini ialah kedatangan kuasa asing. Tajuknya ialah campur tangan dan penjajahan kuasa barat. Standard kandungan untuk hari ini ialah 7.1 kedatangan kuasa barat. Standard pembelajaran, pelajar dapat menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita dan menghuraikan kepentingan bekerjasama dalam menjamin kemakmuran negara. Bab 1.2 Faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Saya dan rakan-rakan sekumpulan telah menjalankan perbincangan secara online tentang bab 1.2 faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Objektif kajian kami adalah seperti berikut. Mempelajari dan mengenal pasti kedatangan kuasa barat dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Memahami punca-punca kedatangan kuasa barat ke negara kita. Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) telah ditubuhkan di England pada tahun 1600. Kerajaan British memberi hak monopoli kepada SHTI dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Syarikat Hindia Timur Belanda pula ditubuhkan pada tahun 1602. Syarikat ini diberi monopoli perdagangan di Timor. Syarikat Hindia Timur Perancis ditubuhkan pada tahun 1664 untuk berdagang di Asia. Kestabilan dan kemakmuran negara kita menyebabkan kuasa-kuasa barat berminat untuk memiliki kekayaan tersebut. Penjajahan Eropah ke luar benua melibatkan Portugis dan Sepanyol. Portugis, penjelajahan orang Portugis membawa mereka ke Asia. Mereka berjaya membina empayar perdagangan dan menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi. Sepanyol menjadi saingan utama sebagai kuasa penjajah. Oleh itu, abad ke-16 merupakan zaman kegemilangan Portugis dan Sepanyol. Abad ke-17 menyaksikan kebangkitan kuasa-kuasa baru seperti Belanda, British dan Perancis sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut. Alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah. Kedatangan mereka bertujuan untuk mencari sumber rempah ratus dan menguasainya. Pada abad ke-16, kuasa-kuasa barat ingin mendapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Sebagai tukaran, negara China mahukan barang-barang yang didapati di Kepulauan Melayu seperti emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka memerlukan pelabuhan persinggahan di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar ke kanton. Agama merupakan antara faktor penting penjajahan kuasa barat ke negara kita. Mereka ingin menyebarkan agama Kristian di Timor. Sepanyol dan Portugis ialah dua buah negara Katolik yang menekankan usaha penyebaran agama Kristian di seberang laut. Matlamat penjajahan mereka adalah untuk kekayaan keagamaan dan kemasyhuran. Sejak abad ke-17, revolusi perindustrian berlaku di Britain. Menjelang tahun 1870-an, negara-negara Eropah lain seperti Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Dasar kuasa-kuasa barat berubah corak selepas berlakunya revolusi perindustrian. Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kirang perusahaan mereka secara berterusan.
Revolusi perindustrian telah membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Permintaan untuk kereta asli meningkat dengan kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar. Kereta asli merupakan bahan yang penting dalam perusahaan penerbang barangan elektrik. Negara kita mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Contohnya tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Pada abad ke-19, Amerika Syarikat telah mencipta beberapa jenis ciptaan baharu yang memerlukan penggunaan biji timah seperti industri menggetin makanan, menggetin minuman, membuat bumbung rumah dan tong minyak. Kesannya, harga biji timah melambung tinggi. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Pembukaan terusan Suez yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah telah mempercepatkan urusan perdagangan. Perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropah semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini. Kapal wap telah dicipta pada abad ke-19. Pembinaan kapal berkuasa wap telah menggantikan kapal layar. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak, perjalanannya lebih cepat, menjimatkan kos dan penghantaran barangan dagangan menjadi semakin mudah dan murah. Kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat telah bersaing dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Mereka sanggup berperang untuk mendapat tanah jajahan. Misalnya, Perang Amerika Syarikat-Sepanyol di Filipina. Mereka menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh kuasa-kuasa barat itu. Ciptaan telegraf membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen dan wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat. Pelibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting. Kuasa barat berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka menggunakan pelbagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Mereka beranggapan bahawa peradaban mereka lebih tinggi daripada kebudayaan penduduk yang dijajah bagi merasionalkan penjajahan mereka. Kuasa barat menggunakan slogan bebas orang putih yang bermaksud tanggungjawab dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada peribumi di wilayah yang dijajah oleh mereka. Kuasa Perancis menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia bukan barat yang dianggap mundur. Sekarang kami ada menyediakan beberapa soalan objektif dan soalan struktur untuk kamu semua. Soalan 1. Mengapakah Kepulauan Melayu penting bagi syarikat perdagangan barat? A. Untuk menjalin hubungan diplomatik. B. Supaya dapat menguasai alam Melayu. C. Untuk mengembangkan tamadun. D. Untuk membekalkan barang dagangan untuk China. Jawapannya ialah D. Untuk membekalkan barang dagangan untuk China. Soalan 2. Mengapakah kuasa barat memerlukan pelabuhan persinggahan di alam Melayu? 1. Menguasai alam Melayu. 2. Mengumpul hasil bumi. 3. Mengisi pekalan air dan makanan. 4. Membaiki kapal yang rosak. A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawapan ialah D 3 dan 4. Soalan 3. Bagaimanakah pembukaan terusan Suez dapat mengalahkan kedatangan kuasa barat ke negara kita? A. Permintaan getah asli meningkat. B. Urusan perdagangan menjadi pantas. C. Pentadbiran menjadi mudah. D. Menukar barang dagangan yang lebih banyak.
Jawapan ialah B. Urusan perdagangan menjadi panas. Sekarang ialah bahagian soalan struktur. Soalan pertama. Jelaskan kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-16 berdasarkan faktor berikut. Bahagian 1. Pelabuhan persinggahan. 2. Pusat pengumpulan barang. Jawapan bagi bahagian 1 ialah angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Seterusnya, Kuasa Barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Selain itu, Kuasa Barat juga memerlukan pelabuhan persinggahan di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabur mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membagi kapal sebelum berlayar ke kanton. Jawapan 2. Sebagai tukaran, negara China mahukan barang-barang yang didapati di Kepulauan Melayu seperti emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Selanjutnya, syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Soalan yang terakhir. Berdasarkan gambar berikut, bandingkan faktor kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-16 dengan abad ke-19. Jawapannya adalah faktor kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-16 ialah Kuasa Barat berminat mendapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak dan hasil hutan. Perdagangan rempah ratus dan bahan mentah lain boleh didapati di pelabuhan Kerajaan Melayu. Rempah ratus mendapatkan permintaan tinggi di Eropah sebagai pengawet, menyedapkan makanan dan memanaskan badan. Orang Eropah juga ingin mendapatkan barangan tersebut untuk bertukar dengan barangan mewah China seperti kain, sutera, tembikar dan teh. Sebaliknya, faktor kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-19 ialah kesan daripada perkembangan industri kereta di Eropah. Penciptaan tayar meningkatkan permintaan terhadap kertas asli. Kertas asli diperlukan untuk perusahaan penerbang barangan elektrik. Negara kita membekalkan kertas sebagai bahan mentah untuk membuat barangan itu dalam sektor perindustrian di Eropah. Sekian, terima kasih. Bye-bye.